Cik, Hello, ya. ni perlu buat apa sekarang, Cik? Sekarang ni boleh cuba. Yang tadi ke? Sama yang tadi? Ada sambung tadi, cuma saya dah tunjuk dalam saya punya ni. Yang setting yang ini untuk apa? Uh, Setting yang untuk metallic ni. Okay. Maksudnya buat single langkah tersebut lah. Buat langkah tersebut tapi kali ni link pada Ke metallic. metallic. Okey. Macam mana, okey ke? Ada problem untuk nak dapatkan material metallic? Kita kena pakai multiply juga ya? Pakai material lain, create material baru. Tapi guna kaedah yang multiply tadi juga kan? Apa multiply?
tanpa. Okey. tanpa multiply. Tapi mungkin saya boleh share sini. Okey. Macam biasa, kita start, kita sambung tadi, punya projek tadi. Kita dah ada material, kita ada folder baru untuk kita create kita punya material kita sendiri. Macam biasa, kita right click dan kita create material. Ini material dan kita rename. Okay, kita namakan dia metalik. Kemudian kita akan masuk ke dalam node metalik ni untuk kita nak letakkan dia punya node. Dan node yang ni keluar. Okay, seperti biasa kita ada node metalik tadi ni. Dan kita letakkan constraint 3 vector. Satu. Dan satu lagi constraint 1 vector. Jadi pada constraint 3 vector ni kita cari warna dia, warna pada objek kita. Kemudian pada constraint 1 vector ni kita letak value dia 1 dulu. Okay. Kemudian untuk yang constraint 3 vector ni macam biasa kita akan linkkan kepada base color. Okay. Dan yang ke constraint 1 vector ni kepada metalik. Okay, dan kita accept apply. Okay, apply. Okay, jadi kita masukkan sphere, basic sphere. Satu, dua, tiga, kita ada tiga material dan kita akan apply. Pertama sekali tadi normal punya material create underscore 01, kemudian material glowy, kemudian yang ketiga pula metalik yang baru kita buat tadi, cross metalik, kita akan apply dia. So dia ni perbezaan metalik tu lah. Okay, dan kita boleh cuba dia punya constraint 1 vector tu kita boleh increasekan mungkin daripada 1 jadikan dia 2, enter, apply. Okay.
loading. Okey. So yang ini. Delete. Okey, siapa yang ada problem dalam nak apply ni, nak create material baru dan nak apply pada objek. So, semua dah Okey je, okey. Okey. okey je. Encik, So, dia saya. boleh tunjuk balik tak macam mana nak tukar color dia tadi? Nak tukar color dari mana? Yang metallic tu. Metallic. Okey. Metallic ni saya klik baru. Okey, mula-mula dulu pastikan kita dalam folder material 02 materials kan. Okey. Kemudian kita create material baru. Okey, macam ni biasa. Material baru kita renamekan lah. Delete _02. Okey. Dah selesai ni. Kemudian kita nak masuk dalam node metallic _02 ni. Kita double click. Okey, double click dan dia akan keluar dalam bentuk node ni. Okey. Okey. Node ni kan. Jadi dekat sini ini node 1 metallic _02 dan kita nak buat dia punya base color. Okay, dekat sini yang dia punya tricky dia ialah kita tekan combination 3 dan left mouse button click. Okay. So 3 dan klik kiri lah sekali. So dia akan keluar nama dia ni node constraint 3 vector ataupun kita boleh cari dekat sini constraint 3 vector ni. Yang 3 ni dia shortcut key lah. So kalau tak ada, kita boleh ambil dekat constraint dalam pada palette ni, kita klik, kita drag saja. Pun boleh juga. Okay, so ada 2 kan, tapi kita nak 2, kita nak 1 saja. Okay. Dan satu lagi kita akan pakai constraint 1 vector kat sini. Ataupun kita boleh tekan 1 dengan left click ataupun kita boleh click and drag. Kita boleh tengok dekat sini kan dia apa? Dia punya ni 1 constraint 1 je kosong dia. Ini constraint 3 ni 3 kosong. Okey. Kemudian pada constraint 3 ni yang kosong ni kita akan applykan color macam biasa. So kita klik lah kotak hitam ni. Klik kemudian kita ambil warna yang kita nak cari. Macam mana nak keluarkan color tu, cik? Klik kat hitam tu. Betul, kita double klik kat hitam ni. Okey. Okey. Lepas tu kita boleh ni lah, boleh dial up kita punya color kita macam kita pilih warna lampu tadi. Okey. Sudah kan? Okey. Nanti dia akan update warna tu. Dan yang kemudian constraint 3 vector ni kita akan linkkan kepada base color pada metallic _02 ni. Klik and drag saja. Okey. Selesai. Kemudian yang constraint 1 vector ni kita akan klik kita akan linkkan kepada metallic. Itu je. Okay. Kemudian kita apply lah. Apply. Okay, dah. Okay, ini kita boleh tutup. Oh, kejap. Lupa pula. Sorry. Tadi lupa pula. Yang constraint 1 vector
vector ni, dia punya value dia kita boleh letak dua. Dia punya apa tu, kemetalikan dia tu. Okay. Apply. Okay. Jadi nanti dia akan update. Okay, dia dah update ya pada kita punya material pada content browser kita. Okay, itu kita apply pada objek kita ni. So, ini dia. Boleh ke tu? Color dia tak tukar, cik. Oh, dia tengah loading tu, dia ambil masa. Tapi tak apa. Boleh terus apply pada basic sphere. Tak apa, cik, saya tunggu dulu ya. Boleh apply terus pun tak apa. Okay, tak apa, cik boleh teruskan lah. Dan saya tunggu dulu ya. Okay. Okay, terima kasih. Uh, Okay, so inilah dia punya cara asas untuk kita create kita punya material dan color pada kita akan apply pada objek kita. Okay. Okay. Kemudian dan untuk mesh ni, untuk mesh ni dia perlukan kita plugin. Kita gunakan plugin. Jadi kita akan carilah plugin. So plugin ni dalam Unreal kita pergi pada edit, file edit window help tu kan yang dekat atas sebelah kiri tu. So kita pergi pada help ni, edit ni. Dan kita pergi pada plugin. So plugin akan keluar. Kemudian dalam search tu kita boleh cari modeling lah. Okay. Kita boleh cari modeling tools editor mode. Okay. Dan kita enable kan, kita tick pada enable. Kemudian dia akan tanya kita plugin ni kita nak enablekan ke? Ya betul, kita nak enablekan. Kita yes je terus. Okay, dan dia akan restart balik kita punya Unreal ni. Untuk dia nak refresh balik kita punya dia masukkan kita punya Kita tengah restart lah. Restart now. betul. Kita akan terus restart lah. Ya, kita save dulu. Okay. Dia akan ambil masa sikit lah nak loading kan. Okay. Nanti dia akan auto buka balik pada file kita yang yang tadi tu.
Siapa yang dah buka balik dia punya tadi Andil tu? Saya tengah on OTW. Dah buka. Dah buka, okey. Dekat mana dia punya apa tu? Dia punya modeling dia tu, modeling tools tu. Ada jumpa tak dia punya tu? Dia punya tools modeling tu Belum lagi. Tengah cari. bagi eh. Jadi pun tengah cari juga sampai sini. Oh okey, untuk nak ke plugin tu pergi pada edit. Pergi pada edit dan bawah sekali tu plugin kan. Okey. Pergi pada plugin lah dan akan ada keluar plugin ni. Okey. Kemudian cari modeling tools editor mode. Dan enable kan. Bila enable, kita tick pada enable, kemudian dia minta kita restart, proceed je, restart. Nanti dia akan buka balik semula kita punya project file tu. Cuma saya belum jumpa lagi dekat mana saya punya modeling ni. Okey. Dekat mode tu kot, mode. Mode Mode, lepas tu drop down ada modeling. saya sedang apa? Ini berbagi.
Baru ada. Okey. Yang lain jumpa ke? Apa? Dia tak keluar lagi daripada tadi. Yang kita restart tu. Oh, dia tengah loading ya. Dia masih initialize 45% tapi tak jalan-jalan pun. Oh, tak apa. Biar dululah. Okey. Okay, kebiasaannya dia punya modeling tu dia akan letak dekat sebelah flash actor ni ataupun macam Cik Farul tadi share dijumpa dalam mode uh, mode ni untuk modeling. Okay. Tak apa. Sementara kita tunggu yang lain tu keluar dia punya modeling tools itu. Okey. Kita boleh minimizekan, double click pada nama ni. Simpan dulu. Okey. Dalam modeling modeling ni kita ada primitif. So, primitif ni ialah basic shape. Biasalah box, cylinder, cone, ada sphere, terus macam biasa. Kemudian create polygon ni. Okay. Kita ada transform tapi pula lagi sebab kita tak ada objek. Okay. Form polygon, triangle, GB normal, volume dan hair. Okay. Jadi kita cuba create objek daripada modeling daripada primitif ni. Klik dan kita klik. Cara kita nak apply, kita klik. Kemudian kita kalau memang kita nak create satu saja, jadi kita klik tu kita akan klik complete lah. Ataupun kita masih lagi nak create juga kita punya objek ni, tak apa, kita teruskan lah. Create beberapa yang kita rasa sesuai, sudah. Dan kita complete. Kita juga dengan cylinder ni. Jadi selagi kita tak tick complete tu, dia akan terus create lah kan. Macam tu. Sama juga dengan sphere ni. Sama juga dengan ni lah. Okay. Complete. Cara nak apply. Tapi kalau kita perasan, sebelum kita nak letak dia pada kita punya level editor kita tadi kita klik box kan. Okay, sebelum tu dia punya shape setting tu ada beberapa setting yang dia tanyalah. Dia punya dimension, dia punya subdivision, ini default punya setting kan. Tapi bukannya tak bolehlah kita edit selepas ni, tapi ini adalah dia macam nak terus mana yang kau rasa nak terus detail boleh terus detail je lah. Contohlah saya punya ni saya letak
dia punya dimension dia, saya tulis letak kat sini. Okey. Saya klik. Berat je. Dua. Hello. Encik Ah, Yus. cik. Okey. Kau kata. Macam mana? Sudah. Saya nak tanya yang Cik Yus ambil apa yang bulat macam donat tu semua daripada modeling tu kan? Betul, modeling mode toolbar tu, modeling tu betul. Kita klik satu kali, lepas tu dia keluar yang apa dia punya material, dia punya property semua dekat sebelah kanan betul? Sebelah kiri, Sebelah kiri. setting tu. Dia tak keluar dulu dekat kita punya environment tak ada. Dekat kita Tak punya ada. scene tak ada. Dia takkan keluar kecuali kalau kita placing dia dulu. Kalau kita over dulu kita punya mouse tu, dia macam placing tu, nampak ni di tengah placing kan. Jadi kita klik, kita letaklah, contoh kita nak letak dekat sini kan, kita klik, so dia akan dah place macam tu lah. Lepas tu Beza baru kita dengan yang tekan tadi tu kan, complete. kita klik baru kita tekan complete. Kalau tak ada tu kenapa? Kalau Dia tak ada tak- apa, Dia tak keluar yang apa yang bola tu. dia tak keluar yang bola ya. Macam saya pilih yang apa yang punctured disc tu kan. Lepas tu saya dah masukkan dia tapi dia tak ada pun. Dia tak ada pun dalam scene tu. Garisan hijau ada, Apa tu? garisan hijau pula, garisan oranye ada. Garisan oranye. Dia yang ini dia disc je lah. Dia sekeping macam plain. Tak ada. Oh, garisan oranye macam tu. Tak ada pun. Oranye. Mungkin boleh cari dalam World Outliner tu. Bola liner. Nama dia. Nama dia macam di situ kan. Situlah. Lepas tu boleh klik, lepas tu tekan F. Sebab dia plain mungkin Dia tak nampak. mungkin dia tertanam lah dengan pada lantai kot kan. Okay. Sebab yang ini ada 2D objek, ada 3D objek. Yang this, macam this, rectangle ni semua dia plain saja. Okay. Okay, masih. Okay. Macam tadi. Okey, saya case sama, cuma saya nak tarik tu memang dia tak masuk, tapi dia ada tulis kat bawah ni, dia tulis compiling shader. Tengah proses tu tengah berlaku. Okay. So saya tarik tu tak jalan lah sebab benda tu tengah dia macam countdown. Okey, tengah install ke apa tu pasti. Okay, Mungkin ke? tapi tak biarkan dulu, tapi yang perbezaan primitif objek ni dia beza dengan daripada basic objek. Kalau basic objek tu kan kita klik and kita drag kan ke dalam kita punya level editor kan. Tapi Okey, kalau yang ni kalau yang ini kita klik, kemudian kita letak. Dia boleh letak banyak terus. Dia letak. Macam tu. Lepas tu baru dia complete. Macam tu. okey. Try dulu. Cik Yus, Saya saya baru sampai dekat plugin tu. Sorry, lambat sikit bertindak. tak apa. Nak klik yang mana? Dah ada jumpa modeling. Dia baru ada, saya baru pergi pada edit, lepas tu plugin tu kan. Plugin, okay. Search. Kita cari modeling. Dekat search kan. Betul, modeling.
Okey. Nanti dia akan keluar memang satu option saja, modeling tool editor mode. Lambat kot laptop saya ni saya rasa. Tak apa, nanti dia akan keluar tu. Dekat bawah dia ada button hijau new plugin kan? Betul. Tapi bila kita search tu dia akan dah keluar lah modeling tool editor mode tu. Cuma bila kita keluar, dia keluar tu kita akan tick pada enable dan kita okay je. Dan dia akan restart kita punya Unreal kita untuk dia nak loadkan yang plugin tu. Lepas tu baru dia akan keluar macam yang cikgu punya ni lah. Betul. Lepas tu baru akan keluar lah. Kalau tak keluar boleh pergi pada mods tadi tu, dia ada kat situ. Okey, kita apa saya try dulu. Dah keluar ke dia punya dalam search plugin tu? Tak ada. Oh tak ada Kalau tak ada mungkin boleh cari manual kot. Dalam all tu kan belah kiri kan? Okey. Dalam all belah kiri tu mungkin cari alphabetical dia M. Aha. Alphabetical dia yang M M dah keluar ke dalam search tu? Tak ada cik. Oh tak ada Dekat tepi tu pun tak ada kan yang dekat banyak-banyak list ni. Saya tengok dalam ni tak ada pula. MO ni, MO movie adalah. Modeling tak ada pun. Tak apa cik. Saya try dululah. Okey, tak apa. Mungkin dia tengah loading lah. Tapi tak apa. Kalau dah keluar yang modeling tool editor mode tu, terus tick enable dan terus okay je. Dan dia akan restart balik lah dia punya project file Unreal kita tu. Okey. Alright. Thank you. Alright. Okay, so dia punya apa? Primitive object ni berbeza sikit lah macam kita nak inputkan ke dalam kita punya label editor kita. Berbanding dengan apa tu? Dengan Flash Actors tu yang basic cube sphere tu kan. Dia berbeza lah. Okay. Kemudian kita pergi pada create sebelah primitif tu. Okay. Primitif kalau kita tengok, kita pergi kepada polygon. Okay, kalau polygon ni dia akan keluar jadi dia ada bentuk pensel. Dia ada create line. Okay, bila kita dah create satu line dan complete line tu dah close, dia akan auto, kita boleh pull out dia punya objek tu.
Jadi inilah dia dan kita jangan lupa kita tekan complete. Dan inilah dia objek yang kita dah create menggunakan polygon. Okay. Sekali lagi saya tunjuk macam mana kita nak gunakan polygon ni. Okay. Polygon. Klik. Klik dan kita close. Bila kita close dia punya line itu dan dia terus akan auto kita boleh put out dia punya face tu. Okay, dan jangan lupa tekan complete. Selesai. So inilah dia objek yang telah kita create daripada polygon. Okay. Okay. Kemudian kita tengok pada transform ni. Okay, transform ni dia ada yang biasa kita akan pakai edit pivot. Okay, edit pivot ni edit pivot ni dia akan perasan kita punya ni kan, kita punya pivot move pivot kita ni, ini adalah move pivot kita. So kalau kita perasan dia punya kedudukan dia akan ada dekat bawah ni. Okay, jadi kita akan edit pivot ni kita boleh alihkan kita punya pivot. Betul lah, kalau sphere ni dia pun ada dekat bawah objek. Berbeza dengan yang basic shape ni, basic shape yang basic cube ni, dia punya kedudukan pivot dia betul-betul dekat tengah-tengah objek kan. Betul dekat tengah-tengah objek. Atas pun memang dekat tengah. Tapi kalau dekat side view pun memang dia dekat tengah. Tapi kalau daripada polygon ni, primitive polygon ni dia ada dekat bawah. Okay, jadi macam mana kita nak alihkan dia? Okay, tapi kita kena tengok dulu kenapa kita nak kena alihkan pivot ni. Okay, apa? Tengok perbezaan dia kan. Kalau dia punya objek itu, basic objek ni, kalau pivot dia dekat tengah-tengah, bila kita rotate, nampak tak? Nampak dia punya rotation dia kan? Okay, sebab dia dekat tengah. Tapi kalau primitif ni, dia punya pivot itu dekat bawah kan, bawah ni kan. Okay, bila kita move, kalau kita move axis ni dia okey. Tapi kalau kita move axis yang ini, dia jadi macam tu. Jadi macam tu. Tapi bergantung kepada ni lah, bergantung kepada kita punya kita punya kegunaan lah kan. Jadi mungkinlah bila ada benda yang kita nak ubah ni, sepatutnya kita nak lagi cepat. Contohnya kita edit dia punya pivot ni, pivot ni yang ada dekat bawah ni, kita nak ada dekat contohnya kan.
Okay, accept. Jadi bila kita move, nampak tak dia punya tu? Ini efek untuk bila kita dah edit table lah. Okay. Kemudian deform. Okay, deform ni untuk kita nak edit dia punya objek ni. Kemudian kita tengok body group. Ada body group. Kita ada triangle. Yang ni kita jarang guna sangat lah. Okay. Jadi Vmax, volume dan head. Okay, tak apa. Balik pada primitif ni. Jadi kat primitif ni dia ada objek 2D dan 3D macam yang kita cerita tadi. Macam this ni rectangle dengan arrow dia adalah 2D sebab kita tengok dia punya icon pun ni pun apa ni keluarkan dia. Okay. Shape rectangle. Rectangle ni memang 2D shape rounded shape dan this pun dia juga 2D juga shape macam this apa 2D sphere 2D sphere box. Okey, tengok apa benda sphere box ni ini pun 3D tapi apa beza dia sphere dengan sphere box. Okey, tak apa. Ini buang dulu. Okey, sekarang kita nak tengok function create ni. Okay, create ni ialah kita akan tadi kita tunjuk kita create polygon gunakan ni dua objek yang telah kita create gunakan polygon. Okay, sekarang kita tunjuk polygon. Okay. Pull out dia punya tu. Okay. Accept. So dia create polygon. Okay, transform ni edit pivot. Satu lagi ni dalam deform ni dia ada sculpture, kita tengok sculpture ni. Try kita letak pada try sculpt pada objek polygon yang kita buat tadi tu. Okay. Jadi sculpture ni dia punya setting dia tu dia ada size, dia ada brush type. Okay, brush type ni kita tengok dalam dia ada move, ada curving drag, ada smooth, fill. Try tengok pada finish ni kan yang kita boleh
sangat ini perbezaan pitch ni. Kita pergi pada smooth. Okay. Encik Yus, Dia saya kalau yang kita buat apa deform tu, kita pilih sculpt tu kan? betul. Dia akan efek dekat semua. Katalah kalau saya pilih yang tadi tu, saya pilih donut tu. Saya pilih 3 sekali. Create 3 ke? Yang kita create 3, lepas tu baru kita complete kan. Lepas tu saya deform salah satu. Lepas tu yang lain pun dia akan ikut deform sekali sebab saya buat dia macam tajam sikit. Lepas tu semua ikut. Sepatutnya tak ada lah. Okey, cuba create satu lagi donut lain. Ada tak dia ikut ke dia akan jadi default object juga? Okey, kejap saya cuba. Okay, jadi dalam script ini dia ada beberapa brush dan kita boleh explore. Kemudian pada setiap brush dia, polygon group. Untuk polygon group, untuk polygon group ni dia akan pergi kepada komponen macam saya cakap pagi tadi kan. Dia ada apa? Dia akan edit komponen. Ni saya expandkan dia. Select object. Kemudian kita pergi pada edit polygon ni. Di polygon, saya pilih satu face. Kemudian saya tekan seperti sini. Ini saya tarik di sini ni. Okay. Dan accept. Okay. Insert edge ni, kat sini kan, insert edge dua ni, saya accept dan saya edit lagi edge yang baru, yang face yang baru, saya dah potong dia. Kemudian ni saya boleh keluarkan dia. Okay. Ya. Cik boleh tunjuk balik tak yang part ni, Cik? Yang mana? Yang ini Yang Cik, yang ni saja, yang Cik naik ke atas tu. Okey, okey. Okay, sekarang ni saya select objek ni. Saya select objek.
Kemudian saya pergi pada polygroup. Pergi pada polygroup. Kemudian saya insert edge. Insert edge. Maksudnya saya nak potong lah dia punya ni kan. Saya nak tambah dia punya edges dia dekat sini. Satu, dua. Ini selesai. Ini saya potong satu lagi. Satu, dua. Okay. Kemudian saya accept. Jadi dah ada tu. Edges tu. Kemudian saya pergi balik, edit poly balik. Dan saya pilih face yang tengah ni. Kemudian saya boleh tolak dia ke atas. Okay. Dan kita accept. Okay. Dan satu lagi, selain daripada face ni kita boleh tarik satu function yang biasa kita gunakan dalam 3D ialah kita gunakan extrude. Dan dekat under ni kalau macam ni kita nak buat extrude, kita boleh pergi pada sini. Sama juga, kita select objek ni, select objek, kemudian kita pergi pada edit poly. Okay, kemudian kita pilih face yang kita akan extrude, kita face yang ini, dan kita pergi pada dia punya edit poly group tu. So, kita pergi pada extrude, dia akan kita nak tarik ke bawah ke ataupun ke luar. So tarik. So yang kita accept dulu. Baru ada. Jadi insert edge ni biasanya kita akan pakai insert loop insert ni. Beza dia. Jadi kita insert loop ni dia akan bila kita over kita punya cursor kita pada edges ni, dia akan terus sekeliling. Saya tengok saya tunjuk kat sini. Frame ni kan, dia akan sekeliling. So kita boleh letak dulu, over dulu cursor ni. Okey, bila kita over kita boleh reposition. So kita rasa okey dekat sini dan dekat sini. So accept. Kemudian kita itulah kalau kita nak extrude yang ni kan. Extrude. Jadi kebiasaannya contohlah kalau kita nak model satu kereta lah kan. Satu kereta yang biasa lah kan. Yang basic shape itu. Kita akan create box, accept. Okay. Kemudian kita panjang je. Okay. Kemudian kita select dia dan pergi pada poly groups. Poly edit ni. Poly edit. Pergi pada poly group. Kemudian kita insert loop dulu. Sini satu. Sini satu. Okay. Kemudian kita accept. Dan yang tengah-tengah ni kita nak extrude itu. So select object. Kita pergi pada extrude. Select dan kita extrude. Okay.
Boleh ke? Mana yang tadi sedang apa tu? Upload, sedang update plugin. Okey ke? Dah boleh dah. Cuma dia bila dia restart balik tu, dia akan keluar compiling shaders Oh, shader maksudnya? Tadi bila saya tekan modeling tu dia dah keluar, lepas tu saya enable, saya klik OK, dan dia restart balik kan. Betul. Okey, lepas tu dia bila dia restart balik tu dia keluar dekat bawah tu macam warning ada compiling shaders. Saya pun tak faham apa benda tu. Okey, tapi ada tak benda yang dalam kita working file tu dia ada rosak ke apa ke? Working file tak ada. Tapi dia macam dah hilang saya punya macam ni benda-benda yang saya buat tadi. Oh, buat tadi dah hilang Ke ataupun saya kena buka balik yang sekejap saya try open balik dulu. Sekejap. Yang projek yang kita dah save tadi kan? Sekejap saya try buka balik. Okey, dia ada balik dekat content tu kan? Betul. Betul baru tu. Okey, saya dah buka balik yang saya tukar material benda semua tu. Tapi dia still keluar dekat belah kanan tu dia keluar warning compiling shaders. Oh, dia ada tak okey ataupun cancel? Tak ada. Dia macam loading benda tu. Loading Dia keluar Macam ni, Cik? kalau ni boleh ke apa? Kita buat kerja boleh ke? Ada terganggu tak? Sekejap saya try dekat mana-mana je. Kalau saya tukar color material dekat mana-mana boleh, dia tak terganggu. Cuma itulah dia tak keluar lah yang macam cik punya mode toolbar, primitif, benda semua tu tak ada. Okey, kalau tu boleh pergi pada tengok saya punya ni kan. Pada toolbar ni ada mode tu kan. Dalam mode Okey, mode ada bawah sekali tu yang terakhir ada modeling, boleh tikkan dekat situ. Oh okey, dia dah keluar. Hmm. Lepas tu okey dia dah ada lah primitif apa semua tu. Tu maksudnya dah berjaya ke? Betul, dah boleh pakai lah, dah boleh cuba create objek daripada primitif basic shape tu. Okey. Okey, tak apa saya try dulu. Okey, baik. Terima kasih. Okay, jadi kat sini daripada cube kita dah boleh buat apa? Satu basic shape creator lah. Kita consider ni creator kan. Okay. Satu lagi contoh. Daripada sini, daripada ada ni, kita nak cuba buat satu bangku kursi. Okey, kita pergi pada box. Biasa satu box saja. Kemudian kita ciptakan dia. Okey. Saya ni dulu. Stop ni dulu. Saya nak terangkan dulu dalam sketch ni.
untuk box modeling kan dalam Unreal ni, bukan box modeling, chair. Okay. Satu, kita create satu box, satu cube. Okay. Kemudian nombor dua, kita akan insert loop edge tu. Kita akan insert edge loop tu sini. Okay. Sekeliling lah maksudnya kan. Kat belakang ni pun sebab dia loop. Okay. Sini pun sama. Maksudnya kalau daripada top view tu, ni kita punya box. So yang ini. Okay. Yang ini 1, 2, 3, 4. Sebab apa? Sebab nanti kita akan ni. Kita dah tulis ni kan. Yang ini yang kita akan extrude keluar. Kita akan extrude keluar. Jadi kena punya kaki. Tapi kita akan extrude ke bawah lah kan. Dia akan extrude ke bawah lah. Macam tu. Tapi face yang ni. Face yang ini kita akan tarik ke bawah. Okay. Kemudian dah jadi macam ni kan. Jadi satu tu kita akan scalekan dia jadi meja, dan satu lagi tu kita akan ambil satu edge yang kat sini, kita akan extrude supaya dia jadi kursi. Yang macam tu. So dari meja dan ada kursi, kita hanya resize saja dia punya dia punya size untuk jadi kursi dan untuk jadi dia punya meja. Itu je dia punya idea dia. Okay, tak apa. Kita explain kat sini. Kita try buat. Cik nak tanya, Ya. yang bila dah ada yang modeling tu, untuk kita buat box contoh, kita kena drag je ke masuk dalam kita punya ni? Bukan drag, kita klik dan kita akan over kita punya cursor tu ke dalam 3D viewport tu, dan kita reposition. Kalau dah tempat tu memang kita nak letak kita punya objek baru tu, kita klik je. Kemudian kita accept. Kita klik and then kita accept. Kita accept. Dan kat atas tu ada warna hijau tu kan, ada accept tu kan. Macam ni. Contohnya cone ni. Saya klik cone. Kemudian saya reposition saya punya mana saya nak letak. Kemudian dekat sini. Lepas tu dekat sini, complete. Titik warna hijau ni kan. Okay. Kita complete. Kemudian, selesai lah. Okay, baik. Okay, baik. Sama. Jadi kat sini, Cik nak tanya juga Cik. ya. Okey, kita nak buat modeling ni, kita hanya gunakan objek-objek daripada primitif je. Maksud saja tak boleh kita edit daripada basic shape tu. Basic shape tu dia ada setting dia lain, tapi lebih elok kita control, kita create objek kita daripada
daripada primitif ni. Modeling. Okey. Terima kasih. Nama. Okay. Ni teruskan. Kita nak buat kursi. Jadi second step tu kita akan insert page loop tu. Mana tadi? Okay, loop. Okay, select object. Kemudian pergi kepada loop insert. Sini 1, 2, 3, 4. Dan set. Okay. Sekarang ni kita nak apa? Kita akan keluarkan dia punya kaki tu. Okay. Select object dan edit poly dan kita pergi pada extrude. So kita akan select 4 je lah. Tapi jangan lupa kita nak select face sahaja. So yang lain edge dengan vertex ni kita off. Kita select 1, multi selection, hold shift, 2, 3, 4. So 4 ni kita akan keluarkan. Kita pergi pada extrude. Extrude, tarik ke bawah. Okay. Accept. Jadi kita dah ada satu basic shape bangku. Okay. Dan sekarang ni kita akan duplicate satu untuk kita nak buat kursi dan satu lagi kita nak buat meja. Jadi kalau meja ni kalau kita scalekan saja, nanti dia punya kaki tu akan jadi bengkak sekali kan. Okay, tapi tak apa. Kita nak maintainkan meja ni, kaki dia memang size yang itu saja. Kita pergi pada select object, pergi pada edit poly ni. Kemudian kita nak pilih dia punya ni saja. Dia punya edges saja. Kita antik face, kita pergi pada vertex ni. Vertex ni. Encik Yus, Ya. kalau kita kata tertambah banyak sangat apa poli tu, tertambah banyak sangat yang wire tu, macam mana kita nak delete balik Oh, biasanya kalau dah tertambah dan kita accident kan, biasanya kita akan delete je lah objek tu, kita buat lain je. Oh, Daripada dia kita tak boleh edit dia punya wire tu boleh tu boleh, biasanya boleh lah, tapi saya tak akan ni lah sebab dia macam makin makin ni je. Makin apa? menyusahkan. Makin menyusahkan. Jadi kita buang je. Objek tu kita Oh. buat lain. Macam tu.
Jadi kita tarik meja ni. Okey. Kita accept. Kemudian jadi setting yang maksudnya kalau modeling tools editor mode yang terbaru ni, jadi kalau kita clone dia akan jadi objek yang sama. Kalau kita modify dia akan modify sekali lah. Okey, tak apa. Itulah kata Nur Hanifah tu. Kita modify dia akan ikut juga sama. Okay, tapi tak apa. Ya kan? Jadi contoh kita nak buat kita punya apa? Meja kan. Sekarang ni kita nak tunjuk macam mana kita nak pakai untuk buat fungsi. Kita nak objek daripada objek mode. Kemudian kita pilih face 2, 2, 3. Kita tarik lah. Kita tolak sikit. Ini kursi. Dan kita accept. Dan kita size dia ni 4.5. Okay. Itu terlalu besar juga si perawatan ni. Bolehlah encik ni duduk. Tapi macam mana yang saya cakap tu, untuk Unreal ni dia bukanlah dibina untuk modeling lah kan. Baik kita model objek ni dalam 3D object 3D modeling software yang sebenar-benar je lah kan. Sebab dia banyak contohnya kalau kita modeling dalam ni, mana yang biasa pakai Maya ke, pakai 3D Max ke, pakai Blender ke, bila try masuk modeling dalam ni, dia akan rasa terseksa lah. Sebab tools itu dia ada tools yang basic, cuma nak application dia tu macam agak panjang cerita lah kan. Jadi kalau kita nak apply shader ke, material ke dalam Unreal ni boleh, tak ada masalah. Kita model kosongnya, kita model dalam 3D software, kemudian kita masukkan dalam ni, kemudian kita shader, texture, itu lebih mudah lah. Ni kerja. Cuma kalau basic shape tu boleh kita apply kan. Kalau yang detail tu elok kita pakai kita punya software yang sebenar. Mungkin dekat Unreal ni hanya untuk assemble saja. 3D, programming, audio semua tu kan dalam ni. Untuk assemble saja. Okey. Macam mana tadi yang sangkut dekat plugin tadi semua dah dapat dah dapat buka untuk modeling Dah dapat dah cik. Cuma saya tak sempat kereta untuk yang nak extrude and then macam nak pecahkan dia daripada rectangle tu jadi kita nak extrude dia tu, yang tu saya lost.
Oh, okey. Sebab kita. Apa ni, Cik Puan Siti, sebelum ni memang ada pakai 3D tak? Dekat sebelum ni? Tak ada. Oh, tak ada. Ah, Saya boleh betul-betul tunjuk semula. sebab saya baru sampai dekat, saya baru create objek tu lah yang segi 4. Oh, okey. Okey. Public screen tak ada. Tak apa. Cuba macam ni kan. Big box kan. Satu. Okey. Okey. Tu. Kemudian kita nak pakai apa? Extrude. Okey, sebelum tu tapi sebab kalau kita extrude kat sini polygon. Okey, kita nak extrude, kita akan pilih face dekat sini. Face selection tu kan, 3D component tu betul kita nak extrude. Kita nak extrude face, tapi kalau kita extrude kat sini dia hanya extrude ni je, sama je lah kan. Tapi sebab contohlah kalau kita nak extrude dekat tengah-tengah ni kan, kita kena create dulu pilih objek, poly edit, kode ni, polygon, polygroup ni pergi pada loop insert. Loop sini satu, sini satu, sini satu dan satu. Okey, kemudian kita accept. Jadi section dia tadi tu dah ada 9 kan, dia punya edges itu. Okey, kemudian kita nak extrude lah. Select objek balik, kita pergi pada polygroup. Kemudian kita okey betul, kita select face yang ni. Kemudian kita pergi pada ni, extrude. So dia akan pull out ataupun pull in ke dalam ni. Mungkin kita nak buat dia ada apa, lubang kan. Yang dekat loop insert tu kenapa tak jadi ya cik? Okey, tak apa. Sekali lagi tunjuk. Kita mula-mula kita kena select objek dulu. Select objek, kemudian baru kita loop insert. Okey, loop insert. Okey. Jadi kita dah insert kan? Jangan kita try insert. Kita try over kita punya cursor ni pada kita punya edges. Baru dia akan suggest line dia tu. Nampak tu. Macam ni kan? Macam ni kan? Saya over saya punya barulah dia akan okey. Barulah kita confirm. Picture okey. Macam tu. Itulah kan. Ni satu lagi kan. Sini kan. Okey. Kat sini. Dengan kat sini kan. Okey. Sini kan sini. Okey, selesai. Dan kita accept. Jadi kita dah pecah-pecahkan dia punya satah tu. Okey. Kemudian kita nak extrude. Okey, kita masih lagi select objek ni semula. Kemudian kita pilih poly dan kita masih lagi nak select face untuk kita nak extrude. Jadi kita boleh select face ini satu, face sebelah sini juga satu kan. Untuk multi selection kita hold shift dan kita select, so dua-dua selected dan kita pergi pada extrude. Kita keluarkan dalam tu. Apa cik dia punya ni? Apa key hold shift? Betul. Combination hold shift dan kita select komponen mana yang kita nak, komponen yang kedua yang kita nak select itu untuk multi selection. Poly edit lepas tu kenapa dia tak ada extrude? Poly edit lepas tu tekan extrude je cik. Nanti kita dah select dan kita dah poly edit kan? Kita dah poly edit. Poly edit. Lepas tu dalam selection filter tu pastikan kita punya select face kita tu tick. Okey. Lepas tu baru pergi extrude. Yang lain tu kita untick. Yang lain tu kita untick. Okey. Lepas tu baru kita select face kita tu. Kita select face. Multi selection kita hold shift. Kemudian kita extrude. Baru kita tarik.
kalau kita tak tick face tu, dia tak tahu kita nak select face ke, edges ke ataupun vertex ke. Bila saya tekan control, dia habis hilang. Oh, jangan tekan control, tekan shift. Shift Lepas tu kalau Shift. hilang tu saya back balik dah tak ada. Tak apa, jangan back. Kita control Z. Control, saya tekan control Z dah. Tak apa, cik. Saya try tengok macam mana. Okay, tak apa. Kali ni cuba satu face je dulu. Try extrude. Okey. Macam ni dengan yang lain. Okay ke? Saya nak buat yang control shift tu tapi dia masih tak boleh nak pilih pun. Okay, tak Dia apa. patutnya ada macam ada warna bila kita dah pilih benda tu kan? Kita sebelum kita select, kita hover saja kita punya cursor ni. Dia tanpa saya klik, dia akan warna hijau dulu. Bila saya select, dia akan jadi keluar pivot yang ni. Macam ni. Okay, macam ni, tak apa. Saya rasa ada step yang tertinggal tu. Okay, macam ni default balik lah kan. Okay, default balik. Saya cancel. Okay, ni default. Okay, default. Jadi sekarang kita nak first step, kita select object. Okay, select object. Kemudian kita pergi pada poly edit. Jadi poly edit, dekat sini yang tertinggal tu. Sekarang ni kita kena beritahu dengan Adil ni, kita nak select objek yang mana. Face ke, edge ke, vertex. Jadi kalau untuk extrude memang kita akan select face. Jadi face, select face. Baru kita select. Kita ni belum select lagi ni. Baru kita over dulu ni kan. Okay, over dulu. Kemudian kalau confirm, okay, yang inilah kita nak ambil kan. Kita select, kita klik. Ini single selection dululah kan. Okay, tak apa. Single selection. Lepas tu dah select, face ni dah jadi warna kuning. Kemudian baru kita pergi extrude. Extrude. Dan kita tarik dia. Okay, tak boleh pilih tiga-tiga sekali Tiga-tiga sekali tu maksudnya macam mana? Faces, edges dengan vertices. Tak? Boleh, tapi tak apa, nanti dia jadi keliru. Sebab sebenarnya masa kita pilih faces tu, face tu kan, dalam tu pun ada edges, dalam tu pun ada vertices. Cuma dekat dalam area ni kita kena bagi tahu kita benda lain kita tak nak. Kita nak pilih face je. Macam tu. Kalau yang belah bawah tu, kan bawah kita mana? nak extrudekan kaki dia ke bawah kan? Betul. Dia itu faces ke vertices? Itu face juga. Sebab sebab dia shadow jadi dia tak nampak. Betul. Jadi kita kena angkat dia tinggi-tinggi sikit ataupun kita terbalikkan dia punya tu kan. Kemudian kita dah extrude baru kita pusing dia bawah balik. Okay. Jadi itulah dia punya kan. Tapi mungkin saya boleh suggestkan lah mungkin kita perlu adakan satu workshop untuk 3D saja. Jadi kat situ kita boleh kita boleh compare kita punya asset dalam 3D tu. Kemudian barulah kita boleh masukkan dalam kita punya Unity ke Unreal ke kan. Barulah kita boleh pakai macam tu. Sebab memang Unity atau Unreal ni memang dia bukannya modeling punya tools. Dia hanya basic-basic bolehlah kan. Macam tu. Sebab kalau modeling dalam Unreal ni kan, dia inilah dia macam jalan jauh jugalah kan. Saya ni memang jalan cuma bolehlah tunjuk-tunjuk sikit nak buat basic sikit kan. Nak buat sikit pun bolehlah. Macam ni dah berjaya ke untuk satu face selection extrude? Dah boleh. Okey, dulu dah boleh lah kan. Okey, kali ni kita cuba pula dua faces. Jangan lupa untuk multi selection kita hold shift. Okey, select objek dulu. Kemudian kita edit poly. Okey, kemudian kita pastikan selection filter ni kita face sahaja. Kemudian baru kita select. Sini satu multi selection hold shift. Sini dua.
Okay, kemudian baru kita pergi pada extrude. Kita dah extrude tu, kita boleh tarik dia. Macam mana? Okey ke untuk multi selection faces tu? Okey, dah jadi betul. Jadi okey. Baiklah. Macam mana yang lain-lain? Okey ke dengan primitif ni? Okey, jangan lupa tekan accept. Sementara yang lain tengah cuba modeling tu, mana-mana soalan kalau nak tanya, boleh tanya.
Okey tu. Okey.
Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, dia recap dulu kita punya apa? Hari ni punya sebelah petang ni punya uh, ni atas yang telah kita go through. Okay, pertama yang paling akhir sekali kita go through macam mana kita nak buat modeling kerusi di dalam dan dia ni. Okay, step dia ni kita dah belajar dalam ni kita nak guna apa tu, group H. Kita dah belajar guna extrude. Okay. Kemudian yang ni material ni kita dah tahu macam mana kita nak pakai setting glue material. Yang ini yang paling utama lah dalam glue material ni kan. Yang material lain dia tak ada multiply, yang ini dia ada multiply. Kemudian yang ini untuk metallic. Metallic ni beza dia apply pada metallic. Kalau yang glue ni dia pada immersive, yang ini pada metallic. Okay, untuk benda material besi. Kemudian yang ni basic yang kita dah tengok macam mana cara kita nak create material untuk basic material kan. Kita susun folder dulu, folder 02 material. Kemudian kita dalam ni, dalam folder material ni kita create satu material, kita create new material, kita rename kan ikut color, warna color yang kita nak masukkan. Kemudian kita letak kod dia 0102. Kemudian dalam apa ni, kita double klik pada material tu dan kita masuk ke dalam node. Kita double klik dan kita dalam node. So ini yang penting ni, combination ni. Combination 3 dengan left click untuk kita nak create new node 000. Jadi 000 ni lah yang kita tekan combination 3 untuk dia punya apa tu, dia punya refer kepada RGB. R, G, B dia punya value dia. Value numbers code tu kan. Kemudian kita dah pilih color pada color bar, pada constraint tu, option constraint ada color bar, kita pilih color. Kemudian kita linkkan node constraint 3 vector tu kepada base color. Kemudian kita preview update dan kita apply pada kita punya objek. Okey. Yang ini kita dah terangkan tentang material lah, dia punya komponen dia tu. Material ni dia ada satu shader, color, kemudian kita ada material, kemudian kita ada texture. Okey. Yang ini boleh tadi kita dah tunjuk kita punya plan hari ni. Kita nak go through material, kita nak go through lighting, kita nak go through mesh. Jadi lighting ni walaupun dia mudah nak faham lah, nak apply tu kan. Dia tak terlalu teknikal, cuma yang teknikal dia tu dia punya eksperimen lah. Overlap dengan lampu lain, lampu yang sama tapi dua warna. Mungkin dia punya setting dia tu lain kan. Itu yang akan perlukan masa untuk explore. Dia ada macam orang kata apa, ada resepi-resepi dia kan. Dan dapatkan dia punya color tu. Okay. Kemudian ini semalam. Jadi lebih kurang macam itulah untuk hari ni punya perjalanan. Tapi tak apa, untuk
nota hari ini saya akan update sikit, kemudian saya akan share kan macam biasalah, dalam saya akan share dalam drive Google apa tu, Google Link, akan sharekan untuk review balik, terutama pada step yang kita nak buat immersive tu. Okay, dia agak tricky dan kita nak modeling, kita nak plug in modeling tools tu, dia agak tricky. So kita akan cuba ni lah, cuba apa, kita akan update sikit nota, kita akan share juga. Okay. Untuk esok kita ada packaging a game for distribution. Okay, kat sini kita nak tengok macam mana kita nak setting untuk keluarkan satu game. Walaupun game kita tak lengkap, contohlah kita akan publishkan yang third person ataupun first person tu daripada source file. Kita nak apa setting yang kita nak kena lalui untuk dia jadi PC game. Walaupun dia punya function tu tak banyak sangat kan, tapi kita at least kita boleh control lah. Kemudian kita nak creating cinematic, okay, cinematic. Kemudian kita nak adding foliage and particle effect, okay. Particle effect ni hari pertama tu, semalam tu kita dah cover sikit kan, dia punya smoke, dia punya apa tu, fire kan, okay. Ini kena tambah sikit lagi. Kemudian adding post processing effect, okay, macam lagi dengan effect. Kemudian ada satu lagi benda yang hari ni kita tak cover, editing interactivity. Okay, so kita ada 5 items untuk kita cover esok. Mungkin kita akan bekerja dalam satu file, satu level, detail level, dan dekat situ juga lah kita akan create cinematic, kita akan add interactivity, kita akan add effect, dan kita akan distribute kita punya game. Kita akan buat packaging for game distribution. At least kita dah dapat tahu lah, dah tahu setting ni kan. Tapi macam yang cakap tu, kalau 3 hari ni memang tak sempat nak cover semualah. Tapi at least kita dah ada idea lah macam mana kita nak gunakan kita punya Unreal ni kan. Dia punya lebih kurang ability dia, lebih kurang dia punya kedudukan apa tu, interface dia kan, untuk nak buat perbandingan dengan ni lah, dengan Unity. Cuma dia rasanya macam tak lengkap lah kalau kita tak go through software 3D kan. Mana-mana lah 3D Max ke, Blender ke, ataupun Maya ke. Cuma kelebihan kalau kita kita peserta dibekalkan dengan kemahiran 3D Max ataupun Maya, dia akan pelajar tu akan lebih beruntung lah, sebab dia selain daripada programming, dia pun tahu juga hasilkan modeling gitu. Dan dia kalau orang tanya kenapa nak kena pakai 3D Max ataupun kenapa nak kena pakai Maya, jadi kalau untuk 3D Max ni lebih kepada game dan kepada architecture punya area. Tapi game ada juga yang gunakan daripada Maya, dan animation memang pakai Maya lah. Cuma kenapa tak pakai Blender? Blender ni dia akan bukan tak pakai, sebab company 3D ni memang dah establish daripada dulu. So dia orang pakai Maya, dan semua kebanyakan
problem-problem daripada Maya ni dia orang dah tahu solve dah. Daripada awal lagi dia dah collect problem dan dia dah collect problem solving dah. So kalau dia tukar kepada software baru, walaupun software tu percuma, dia akan kena back from zero dan dia kena bedah baliklah dia punya problem-problem tu kan, problem kan. Jadi dia orang tak buat macam tu. Dia orang masih stick dengan Maya dengan 3D Max. Macam itulah. Itulah antara dia yang kita tengok Giant Company Animation Studio kan. Itu dia. Okay. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya sesi hari kedua ni, ada ke apa-apa soalan lagi? Ada. Okey. Okey.